Assalamualaikum dan salam sejahtera. Air merupakan satu khazanah yang tidak ternilai harganya. Kita memerlukan sumber air dalam menjalankan kehidupan seharian dan menjalankan dalam pelbagai bidang seperti pertanian, perikanan, perindustrian, penjanaan arus elektrik dan sebagainya. Oleh itu, kita haruslah memelihara dan memelihara sumber air demi kebaikan bersama. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang kelestarian sumber air di Malaysia, masalah dan prospek. Malaysia menerima jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun, iaitu kira-kira 2,500 ml hingga 3,000 ml setahun. Malaysia kaya dengan dua sumber air, iaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan ialah air yang didapati di permukaan daratan. Apabila hujan turun, air hujan akan mengalami beberapa proses hidrologi seperti intersepsi dan infiltrasi. Air hujan akan mengalir di permukaan bumi sebagai air permukaan yang akan sampai ke sistem saliran seperti sungai, empangan dan tasik. Sungai merupakan sumber air utama untuk kegunaan harian, industri dan sumber pengairan bagi pertanian, manakala air bawah tanah bermaksud air yang tersimpan dalam lapisan tanah atau batuan yang terletak di bawah permukaan bumi. Malaysia mempunyai kira-kira 5,000 bilion meter padu simpanan air bawah tanah yang belum diterokai. Hanya 3% air bawah tanah Malaysia gunakan. Pada era globalisasi ini, kualiti sumber air kian merosot dari semasa ke semasa. Kemerosotan kualiti sumber air bererti pencemaran terhadap sumber-sumber air sama ada dari sungai, laut, tasik, kolam, takungan semula jadi, air bawah tanah dan air hujan yang tercemar atau semakin rendah kualiti. Tumbuhan-tumbuhan air. Tidak dapat dinafikan terdapat pelbagai punca yang menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air di Malaysia. Aktiviti manusia didapati menjadi punca utama kemerosotan kualiti sumber air pada masa kini. Antara aktiviti manusia yang terlibat adalah aktiviti penyahutanan. Penyahutanan secara besar-besaran sama ada untuk pertanian, pertempatan, pembandaran, perindustrian dan lain-lain yang melibatkan aktiviti pembalakan dan penggodolan bukit. Hal ini menyebabkan sumber air seperti sungai dan tasik tercemar apabila partikel-partikel tanah yang terhakis dibawa oleh larian air permukaan masuk ke dalam sungai. Kemerosotan kualiti air dikesan melalui kandungan pepeja terampai dan keruhan atau perubahan warna air. Sebagai contoh, pencemaran air sungai di Lojing, Kelantan adalah akibat penyahutanan yang ketara untuk peladangan rakyat oleh Kerajaan Negeri Kelantan pada tahun 2012 dan 2013. Seterusnya, aktiviti pertanian. Penggunaan racun serangga dan rumpai seperti DDT, Roundup dan paraquat serta penggunaan baja kimia menyebabkan sumber-sumber air seperti air tanah tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarut resapkan ke dalam tanah. Selain itu, sumber air permukaan seperti sungai, paya, tasik dan kolam juga tercemar akibat dibawa oleh larian air permukaan bersama dengan sebatian racun dan baja kimia ke dalam sumber-sumber air permukaan tersebut. Kemerosotan kualiti sumber air ini dikesan melalui nilai pH keasidan. Sebagai contoh, banyak terdapat di kawasan penanaman sayuran di tanah tinggi Cameron Highland. Yang ketiga, aktiviti penternakan. Penyaliran najis haiwan seperti najis khinzir atau pembuangan sisa-sisa haiwan yang disembelih dan haiwan yang telah mati ke dalam sungai, tasik dan paya. Bahan-bahan ini menjadi punca utama pencemaran air, terutama sungai-sungai yang berhampiran dengan ladang penternakan. Tindakan ini menyebabkan air sungai, tasik dan paya berbau busuk. Kandungan bakteria E. coli juga akan tinggi dan kadar air sungai menjadi perlahan sehingga menjadi sungai mati. Contoh sungai yang tercemar ialah Sungai Sepang, Selangor. Sungai ini dikelaskan sebagai terjejas dengan teruk akibat pembuangan najis dan sisa ternakan oleh hampir 100 buah ladang khinzir yang terletak di tebing sungai tersebut.
Yang keempat, aktiviti perindustrian. Sektor perkilangan dianggap sebagai sektor yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air. Sektor ini melepaskan influen atau sisa kilang ke dalam sungai, tasik, paya dan sebagainya. Kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ialah kilang memproses getah serta kelapa sawit. Contoh sungai yang tercemar dengan sisa industri seperti Sungai Sekudai Johor dan Sungai Perai di Pulau Pinang. Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau. Selain itu, pelepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot menjadi hujan asid. Yang kelima, aktiviti pelancongan. Pembuangan sisa kumbahan dari hotel, resort dan chalet ke laut menyebabkan pencemaran air laut. Kemerosotan kualiti air laut ini dikesan melalui kandungan bakteria E. coli. Jika kandungan bakteria ini melebihi paras yang dibenarkan, iaitu lebih 200 mpn atau 100 ml, maka air laut dikategorikan tercemar. Kawasan pelancongan yang dicemari dengan bakteria ini ialah Port Dickson di Negeri Sembilan dan Batu Feringgi di Pulau Pinang. Melalui statistik Jabatan Alam Sekitar, air kumbahan menyumbang 50% daripada kadar pencemaran sumber air di Malaysia. Yang keenam, aktiviti pengangkutan. Sumber air laut tercemar melalui pembuangan enap tercemar serta pelenggaran dan tumpahan minyak oleh kapal-kapal tangki. Pencemaran ini dikesan melalui kewujudan ketulan-ketulan tar atau minyak mentah yang menutupi permukaan air laut. Perairan Selat Melaka merupakan contoh kawasan yang berisiko tinggi tercemar kerana selat ini merupakan antara jalan air tersibuk di dunia. Yang ketujuh, aktiviti pembandaran. Pertambahan penduduk di dalam bandar mewujudkan kawasan setinggan yang membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke dalam sungai. Bahan yang dibuang juga meliputi sisa-sisa makanan oleh peniaga kecil dan lain-lain sisa dari kawasan perumahan. Pembuangan sisa domestik khususnya sampah sarap dan kawasan-kawasan setinggan menjadi punca Sungai Gombak dan Sungai Kelang di Kuala Lumpur tercemar. Yang terakhir, aktiviti pelombongan. Sisa pelombongan biji timah, emas dan tembaga mencemarkan sungai dan tasik apabila sisa tersebut dialirkan dan dibuang ke dalamnya. Sebagai contoh, kes pelombongan tembaga di Mamut, Sabah. Pencemaran laut pula berlaku di kawasan pelantar cari gali petroleum semasa kerja-kerja penggerudian dan semasa pengangkutan minyak mentah dari pelantar ke kapal. Minyak mentah yang tumpah ke laut akan mengalami proses pembauran yang menghasilkan ketulan-ketulan minyak di permukaan laut. Kesannya, ketulan-ketulan ini menghalang kemasukan cahaya matahari. Hal ini akan menyebabkan pencemaran air laut yang ketara. Prospek dan langkah untuk menjamin sumber air bersih dan berterusan di Malaysia. Langkah perundangan. Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi mencegah dan mengawal aktiviti yang mencemarkan sumber-sumber air khususnya sungai. Agensi pelaksana seperti Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Pengairan dan Saliran mestilah bertindak tegas seperti memantau dan mengawal selia kawasan sungai, zon pinggir pantai dan kawasan tadahan supaya tidak berlaku pencemaran. Unit penguasaan Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Pengairan dan Saliran juga perlu ditambah. Yang ketiga, penguasaan kawasan tadahan air dan sungai menggunakan teknologi moden seperti teknologi remote sensing, teknologi satelit dan GPS supaya tidak dicerobos secara haram. Yang keempat, pelaksanaan hukuman seperti denda dan kompaun dan penjara yang lebih berat kepada individu
atau syarikat yang mencemarkan sumber-sumber air. Seterusnya, langkah bukan perundangan. Amalan pengurusan strategik. Pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan hutan simpan untuk dijadikan sebagai kawasan tadahan air yang kekal tanpa sebarang aktiviti penyahutanan. Seterusnya, pewartaan kawasan hutan simpan kekal sebagai taman negara khususnya bagi setiap negeri. Yang ketiga, pemajuan sumber air bawah tanah. Penggunaan air bawah tanah amat mudah dan murah sebagai sumber alternatif agar tidak mengharapkan sumber air permukaan sahaja. Yang keempat, kawasan yang sudah dikenal pasti hanya perlu digerudi dan dipampkan keluar airnya untuk disalurkan ke loji pembersihan perawatan sebelum diagihkan kepada penduduk melalui sistem perpaitan JBA. Yang kelima, pembersihan sumber-sumber air yang tercemar, khususnya sungai melalui sistem pemerakaman sampah, kerja-kerja pengutipan dan penyelenggaraan sungai yang dibuat secara berterusan dan bukannya berkala. Keenam, perawatan semula air yang telah tercemar dengan menggunakan teknologi reverse osmosis RO dan menjalankan proses kitar semula air kumbahan. Sebagai contoh, projek New Water oleh Singapura. Penyalahgaraman atau penyulingan air laut sebagai alternatif untuk kegunaan domestik dan industri. Seterusnya, memperbaik semula sistem pengurusan dan pengagihan air dengan menggantikan paip-paip lama. Langkah ini perlu dipercepat agar pembaziran air akibat kebocoran paip tidak dibiarkan begitu sahaja. Dan terakhir, pelaksanaan usaha pemedihan awan bagi menurunkan hujan di kawasan tadahan air untuk membekalkan bekalan air yang mencukupi. Dasar sumber air negara. Kerajaan telah menggubah dasar sumber air negara bagi menggariskan strategi dan merangka pelan tindakan yang komprehensif bagi menghadapi pelbagai isu dan cabaran berkaitan pengurusan sumber air negara. Antara kementerian yang terlibat dengan dasar sumber air negara adalah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Kementerian Perusahaan dan Peladangan, Komoditi, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pelancongan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Kementerian Pertanian, Industri Asas Tani, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Kelestarian sumber air. Kelestarian sumber air adalah kritikal kepada kesejahteraan negara dan pembangunan ekonomi dan perlindungan alam semula jadi. Asas utama kepada kelestarian sumber air adalah melalui pemakaian langkah yang akan melindungi rupa dan keadaan jasad air serta kawasan tadahannya di samping mengekalkan fungsi hidrologi bagi menjamin kebolehdapatan air. Dalam jadual tersebut merupakan langkah-langkah kelestarian sumber air di Malaysia. Sebenarnya, air memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Tambahan pula, menjaga dan menjamin kelestarian kualiti air di Malaysia bukanlah suatu yang mudah. Namun, dengan kerjasama dari pelbagai pihak, dapat membantu mengurangkan kadar pencemaran air di Malaysia. Pelbagai pihak haruslah berganding bahu bagai au dengan turbin dalam kerjasama dan menyokong dasar sumber air negara dalam memelihara dan memulihara sumber air yang terdapat di Malaysia. Maka, tugas menjaga dan melindungi kualiti air bukan hanya terletak pada bahu seseorang individu, tetapi ianya merupakan tanggungjawab bersama demi kebaikan bersama.